Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek sejarah bagi murid-murid tahun 5, minggu ni kita masih lagi dalam tajuk yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Dalam unit 7 ya. Okey, baik. Buka muka surat 94. Okey, kita dah masuk kepada muka surat 94 ya. Dalam subtopik Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar. Apa ini Durbar? Durbar ni dia benda yang hampir sama dengan Majlis Raja-Raja, cuma nama dia je yang agak berlainan sedikit Okey, Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Okey, untuk Raja-Raja Melayu dan juga yang di-Pertua Negeri, kita dah belajar sebelum ni. Nanti saya nak kamu rujuk pada topik yang sebelum ni. Negeri mana yang terdapat raja dan negeri mana yang di-Pertua Negeri. Okay. Antara tugas utama Majlis Raja-Raja termasuklah melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Siapa yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara. Ketua Negara iaitu ketua kepada sesuatu pemerintahan. Dia yang duduk di paling atas. Macam kita pada waktu sekarang ini tahun 2021, yang di-Pertuan Agong kita adalah siapa? Raja Pahang kita. Itu gambar kat tengah tu yang dibesarkan sikit tu. Itu. Nanti kamu tengok. Yang ni. Itu adalah raja kita yang di-Pertuan Agong kita masa sekarang ni. Okey. Okey, Majlis Raja-Raja ni lah. Kesemua ni kesemua raja ni dinamakan sebagai Majlis Raja-Raja. Mereka yang membuat pemilihan untuk memilih siapa yang jadi yang di-Pertuan Agong pada waktu yang terkini. Mereka yang memilih. Okey, Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Nanti kamu tengok dekat topik yang sebelum ni kita dah pernah belajar. Negeri mana yang raja, negeri mana yang di-Pertua Negeri. Okey, sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, sebelum nak pilih ketua negeri tu, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Dia bubuh tarikh dulu. Bila kita nak buat pemilihan ni? Bila kita nak buat pemilihan. Tempoh yang di-Pertuan Agong yang lama dah tamat. Dah nak tamat, jadi kita buat tarikh untuk buat pemilihan yang seterusnya. Dia letak tarikh dulu. Okey, itu sebelum pemilihan. Lepas tu semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baru. Dia buat proses undi. Macam kita juga. Kita pun kalau nak pilih ketua kelas pun kita undi, betul tak? Macam dalam kelas. Kita nak pilih siapa yang nak jadi ketua. Masing-masing undi. Angkat tangan. Siapa setuju dia, angkat tangan. Siapa nak pilih dia, angkat tangan. Macam tu kan? Macam tu juga dengan mereka. Mereka pun membuat pengundian untuk memilih siapa yang akan jadi yang di-Pertuan Agong yang baru. Okey. Selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja mengisytihar nama yang di-Pertuan Agong dah pilih. Lepas tu diorang pun akan isytihar siapa yang akan jadi yang seterusnya. Begitulah proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Proses pemilihan yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja secara tertib menunjukkan betapa pentingnya institusi yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Benda ni memang sangat penting. Sebab apa? Sebab ini adalah pemilihan bagi ketua negara.
Pada tahun 1896, Durbar ditubuhkan dan disertai oleh 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Pejabat penyimpan mohon besar, raja-raja mengurus segala urusan majlis raja-raja. Cerita pasal Durbar-Durbar ni ditubuhkan sebelum majlis raja-raja. Okey, baik. Okey, bawah adalah istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Pertabalan bermaksud proses dia punya lantikan. Proses lantikan yang di-Pertuan Agong. Dia nak tabalkan tu. Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dimasyurkan dalam majlis istiadat pertabalan yang penuh gemilang di Istana Negara. Proses pertabalan berlaku dekat mana? Dekat Istana Negara. Terletak dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Nanti awak pergilah, awak tengok. Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah. Yang pertama dia lafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat majlis raja-raja. Angkat sumpah. Angkat sumpah yang dia akan memegang jawatan ini. Okay, yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Tadi angkat sumpah. Sekarang dia tanda tangan pula. Tanda tangan surat. Okey, yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharaan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada majlis istiadat pertabalan. Baca watikah. Baca watikah. Watikah ni adalah surat surat tauliah, surat nak bagi jawatan tu. Nak bagi jawatan dia ada surat dia. Ataupun surat kuasa. Itu namanya watikah. Mula-mula angkat sumpah, tanda tangan, lepas tu baca watikah. Yang keempat, yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada majlis istiadat pertabalan. Kucup keris bermaksud cium keris lah. Cium keris. Yang pertama angkat sumpah, lepas tu tanda tangan, watikah, lepas tu cium keris ataupun kucup keris. Okay, keris ni adalah yang senjata untuk orang Melayu tu kan. Yang macam pisau tapi dia bengkok-bengkok tu. Yang tu keris. Okay, yang seterusnya, yang terakhir, yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada majlis istiadat pertabalan. Ikrar ni macam aku janji tu kan. Berjanji untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama. Okay, itu yang terakhir. Okay, ingat 5 perkara ni ya. Mula-mula angkat sumpah, lepas tu tanda tangan, lepas tu baca watikah, kucup keris, dan yang terakhir adalah ikrar. Kedaulatan yang di-Pertuan Agong jelas tergambar dalam istiadat pertabalan yang dilaksanakan. Kita harus menghargai keutuhan institusi yang di-Pertuan Agong negara kita. Okey, baik, cukup sekadar itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.